Kita intro dulu. La 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 la. Ramai orang bertanyakan kepada saya, "Bang, langkah Dubai itu betul wujud ke tidak? Macam kita nak sangat kerajaan bertukar, takut dihampakan harapannya menggunung." Jadi insya-Allah inilah perkara yang anda perlu tahu berkenaan dengan apa yang telah digelarkan sebagai langkah Dubai. Assalamualaikum warahmatullahi. Hari ini kita buat video dalam keadaan yang agak relax sikit. Kita duduk kali ini sebab kita nak ambil mood ala-ala macam ahli parlimen ketika menantikan peluang untuk berbahas dekat parlimen. Yelah, sebab insya-Allah kerajaan pun bakal bertukar dalam tak berapa lama lagi, mudah-mudahan dengan izin Allah. Jadi kita ambil mood lah awal-awal, betul tak? Dan kita kembali berbicara tuan-tuan dan puan-puan sekalian berkenaan dengan langkah Dubai ini. Adakah langkah Dubai ini satu perkara yang betul ataupun satu perkara yang tipu ataupun macam mana? Pertamanya tuan-tuan dan puan sekalian, soalan yang selalu berlegar, adakah langkah Dubai itu benar-benar wujud? Jawapannya, langkah Dubai itu tidak wujud. Yang setepatnya, langkah untuk menukarkan kerajaan perpaduan madani ini ataupun lebih tepat, langkah untuk menarik kembali kepercayaan daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ini dikatakan sebenarnya telah pun berlaku sejak beberapa bulan yang lepas. Setepatnya dalam 5 bulan lebih yang lepas kot, lebih kurang macam tu. Dan pada ketika itu, Yang di-Pertuan Agong memang sudah aware dengan perkara ini. Berdasarkan kepada kefahaman saya, sejumlah 114 SD telah berjaya dikumpulkan pada ketika itu untuk dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong bagi menyatakan betapa ahli-ahli parlimen ini menarik sokongan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jumlah 114 itu adalah sama dengan jumlah yang telah cukup jumlah ketika sebelum pelantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 24 November 2022. Ingat tak perkara itu? Ketika Tuan Guru Haji Hadi menyatakan pada wartawan dah cukup jumlah. Jumlah itu ialah 114. Dan 114 yang sama itulah yang telah menyerahkan SD kepada Yang di-Pertuan Agong beberapa bulan lepas untuk dipersembahkan, untuk dinilai oleh Agong bagi menyatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim telah hilang sokongan majoriti ahli parlimen. Tetapi difahamkan pada ketika itu, Yang di-Pertuan Agong dia tak nak 114, tak cukup solid. Sebab bila-bila masa saja benda boleh bertukar balik semula sebab jumlah majoriti yang sangat sedikit. Agong nak at least 120 nama, 120 SD. Then we'll talk. Itu kata-kata Agong sefaham saya. Sebab itulah benda itu tertangguh selama beberapa bulan disebabkan mereka ini hendak mencari lagi 6 nama sekurang-kurangnya untuk menyertai gerakan bagi melucutkan Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada jawatan Perdana Menteri. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau anda masih ingat, beberapa hari lepas saya telah menyertakan satu video kata-kata Sanusi Maknor Menteri Besar Kedah yang menyatakan langkah Dubai itu tak wujud. Benda tu dah lama dah sebenarnya. Dubai tu pergi jalan-jalan je, bukan ada apa pun. Maknanya apa yang disebutkan oleh Sanusi itu adalah betul. Benda dah lama dah bincang, dah lama dah settle sebenarnya. Dubai itu tak tahulah kenapa, mungkin sebab Muhyiddin Yassin pergi ke Dubai kot, ataupun mungkin kebetulan pula Premier Sarawak pergi ke Dubai. Saya pun tak pasti sebab apa. Tetapi langkah Dubai itu ialah nama yang telah diberikan oleh Jacom. Yang keduanya, adakah pihak pembangkang ini aware dengan langkah Dubai? Jawapannya saya boleh katakan ya. Tetapi ada dua perbezaan pandangan kat sini. Bersatu, kalau boleh nak perkara ini dirahsiakan, buat senyap-senyap sebab takut nanti kena hijack. Tetapi benda ini politik Malaysia lah tuan-tuan. Politik Malaysia ini you tak boleh simpan satu benda terlampau lama. Ini akan pecah juga. Dan bila pecah, takkan kita nak nafi kot. Takkan kita terus-menerus hendak buat bodoh ke apa-apa ke. Of course, dalam satu poin kita kena menerimanya. Mengakui hakikat bahawa gerakan itu wujud ataupun perkara itu wujud. Jadinya, PAS pula dalam masa yang sama mengakui bahawa perkara itu wujud. Tetapi PAS tidak mengaku pada peringkat awal. PAS ada bagi hint lah satu ketika dahulu, ada 2-3 hint dan sebagainya. Dan bila sejak sebulan ini, bila Jacom telah meletupkan nama langkah Dubai, barulah PAS dengan terang-terangan mengaku perkara ini. Bersatu, masih lagi malu-malu kucing. Dan difahamkan ketika Raja Putra Kamarudin dan rakan-rakan termasuklah diri saya sendiri menceritakan tentang langkah Dubai ini, ada yang melahirkan perasaan tak puas hati kepada Raja Putra. Dia kata, kenapa you nak cerita benda ini? Benda ni patut diam-diam. Tapi Raja Putra kata benda ini memang dah meletup dah pun sejak sebulan ini dimainkan oleh Pakatan Harapan dan juga UMNO. Jadi nak simpan pun tak guna. Dan ternyata
strategi untuk meletupkan perkara ini adalah tepat. Rakyat benar-benar berada di belakang langkah Dubai ini dan benda ini tidak terlepas daripada pemerhatian Yang di-Pertuan Agong. Agong nampak tahu reaction kita. Agong nampak tahu yang kita ini memang hendak kerajaan ini bertukar. Jadi bila benda ini meletup dan rakyat menyokong momentum itu, maka ini juga menjadi antara benda yang akan memberikan impak kepada apa juga keputusan Yang di-Pertuan Agong selepas ini. Nampak tak dekat situ? Habis tu yang 120 orang itu, macam mana pula ceritanya? Datang dari mana? Macam saya ceritakan tadi, 114 yang asal yang dipersembahkan sebelum ini, sebelum Yang di-Pertuan Agong kata nak 120, 114 itu adalah lebih kurang sama dengan orang-orang yang telah menandatangani SD ketika sebelum 24 November dulu, ketika dalam kita dah fasa perbincangan siapa Perdana Menteri, siapa kerajaan dan sebagainya. Tetapi dengan penambahan 6 orang ini, difahamkan ada di antara 6 orang tersebut merupakan ahli parlimen Pakatan Harapan. Siapa? Wallahua'alam bisawab. Jangan ingat semua orang yang berada Pakatan Harapan itu menyokong kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, atau lebih tepat lagi tahan dan sanggup untuk duduk dengan DAP. Mereka tak tahan dah sebenarnya. Mereka nampak penolakan ini, tapi nak cakap terang-terang takut kena hentam. Jadi mereka buat kerja belakang-belakang. Siapakah dia? Itu pandai-pandailah korang cari dia. Soalan yang berikutnya, adakah Pakatan Harapan UMNO tak tahu apa-apa? Datuk Seri Anwar tak tahu, Zahid tak tahu dan sebagainya, hanya tahu bulan ini ke macam mana ke? Tidak. Mereka tahu dari awal. Percayalah cakap saya. Mereka ini, kalaulah kita tahu dari awal, mereka apatah lagi. Sebab itulah kalau kita perhatikan, banyak sangat perkara yang agak kelang kabut dibuat oleh kerajaan perpaduan pada ketika itu. Di mana antara lain, dia tiba-tiba hendak cuba push kepada berunding hingga menyebabkan 5 orang MP bersatu melompat menyokong kerajaan perpaduan. Itu antara salah satu cara untuk cuba menggagalkan langkah Dubai itu. Tetapi nampak gayanya macam gagal dan backfire sebenarnya. Sebab macam saya pernah ceritakan pada anda, tindakan 5 orang MP daripada Bersatu itu seolah-olahnya membuka ruang kepada boleh kalau nak alihkan sokongan daripada Perdana Menteri tanpa perlu lalu akta lompat parti, tanpa terikat dengan apa-apa jenis MOU, tanpa juga terikat dengan apa-apa saja consequences. Tak perlu nak keluar parti sekalipun. 5 orang Bersatu ini telah berjaya membuktikan bahawa loophole itu boleh diguna pakai. Dan sebab itulah saya pernah terfikir, 5 orang Bersatu ini sebenarnya, mereka ini adalah Trojan Horse sebenarnya dalam Pakatan Harapan Barisan Nasional. Sebab tindakan mereka inilah memungkinkan segala-galanya menjadi kenyataan. Nampak tak dekat situ? Even kenyataan daripada ahli Parlimen Bukit Gantang iaitu Syed Hussein baru-baru ini 6 hari bulan yang mengatakan bahawa buka Parlimen sekurang-kurangnya 8 orang akan alihkan sokongan kepada PMX. Benda itu bagi saya sekadar untuk memberikan PMX rasa macam sedikit lega. Tetapi kita semua tahu, hakikatnya sekarang ini, PMX sudah kehilangan sokongan majoriti ahli-ahli Dewan. Dan kerana ketakutan dan keterdesakan itulah, Zaid Amidi semalam telah mengangkut 30 orang ahli Parlimen Barisan Nasional untuk berjumpa dengan beliau dekat Cameron untuk tanya seorang-seorang, siapa yang sign SD ni? Siapa yang tak sokong PMX? Siapa yang tak sokongan dan sebagainya? Dan difahamkan sampai ke hari ini tak seorang pun mengaku. Dan Zahid kalau boleh tak nak mereka itu pergi mana-mana daripada Cameron. Sebaliknya Zahid terpaksa bergegas ke Sabah untuk dikatakan untuk memujuk ahli-ahli Parlimen GRS agar tidak menyokong gerakan untuk menjatuhkan Perdana Menteri. Tetapi difahamkan kepada saya, perkara itu agak sukar untuk menjadi kenyataan disebabkan oleh MP-MP Sabah sangat-sangat bengang dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim berdasarkan kepada beberapa perkara. Antaranya janji-janji yang tidak ditunaikan oleh PMX seperti pengagihan royalti dan sebagainya, keuntungan kepada Sabah yang tidak menepati janji yang telah disebutkan dan juga isu ambalat yang betul-betul meletup sekitar pertengahan tahun lepas. Benda-benda ini anda sendiri pernah tengok. Mereka beramai-ramai telah buat satu sidang media dekat depan bangunan Parlimen di mana mereka telah menyatakan kekecewaan mereka terhadap Perdana Menteri yang bagi mereka telah memungkiri janji. Nampak dah dekat situ. Datuk Seri Anwar Ibrahim pula pada hari ini mengatakan bahawa beliau tidak ada masa untuk fikir tentang langkah Dubai itu kerana sibuk bekerja. Ini merupakan satu perkara yang sangat-sangat ajaib daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Benda yang bukan karakter dia. Sebab kita tahu Datuk Seri Anwar Ibrahim ini adalah raja untuk mengulas sebarang isu dan beliau sentiasa confident berkenaan dengan nombor-nombor yang beliau ada.
Tetapi bila diajukan oleh wartawan berkenaan dengan langkah Dubai, beliau macam nak mengelak daripada menjawab perkara tersebut, menyatakan, oh saya tak fikir benda ni, saya sibuk kerja dan sebagainya. Nampak sangat sebenarnya beliau berada dalam fasa cuak gila pada ketika ini. Siapa-siapa yang tahu baca bahasa badan, gaya bahasa dan sebagainya, boleh sahkan apa yang saya cakap ini, betul tak? Dan satu lagi karakter yang kita terlupa nak sebut dalam langkah Dubai ini, tuan-tuan dan sekalian, iaitu Najib Razak. Ini berdasarkan kepada pendedahan daripada Raja Putra Kamarudin, di mana pada ketika November 2022, di saat ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional tiba-tiba saja setujulah nak en bloc dengan Zahid untuk sokong PMX, ini adalah kerana gerakan tersebut mendapat restu dan juga endorsement daripada Najib Razak. Sebabnya difahamkan Anwar dikatakan telah berjanji kepada Najib, seminggu Anwar menjadi Perdana Menteri, Najib akan dibebaskan melalui pengampunan diraja. Kita kena faham, Najib dipenjarakan berbelas-belas tahun. Tak sanggup Najib duduk penjara masalahnya. Jadi Anwar datang dengan bawa satu perkara yang sangat-sangat dinantikan oleh Najib, iaitu pembebasan daripada hukuman. Tetapi nampak gayanya seperti mana kita tahu, janji cuma tinggal janji, Najib tetap merengkot dalam penjara, yang bebas dan lepas cumalah Zahid Hamidi, walaupun sekadar di NAA. Dan rentetan daripada janji yang dimungkiri ini, difahamkan Najib sudah tawar hati dengan Anwar, bengang, marah dan sebagainya. Maka oleh itulah Najib dikatakan telah endorse langkah Dubai ini, endorse tindakan ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional untuk mengalihkan sokongan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan Anwar, sefaham saya, dia tahu benda ini. Kerana itulah Anwar sedaya upaya cuba untuk memujuk Najib dengan antara lain, kalau tak salah saya lah kan, menawarkan jawatan Menteri Besar Pahang kepada salah seorang anak Najib. Dan difahamkan juga Anwar cuba untuk berjanji lagi sekali untuk lepaskan Najib daripada penjara sekurang-kurangnya sebelum Hari Raya Aidilfitri. Tetapi berdasarkan pada sumber yang saya dapat, Najib macam tidak mahu lagi termakan dengan janji-janji kosong Anwar Ibrahim. Jadi kerana itulah langkah Dubai ini masih lagi up and running. Cumanya ahli-ahli Perikatan Nasional kena berhati-hatilah sebab apa-apa sahaja boleh berlaku dalam masa yang terdekat ini. Saya tahu bila saya sebut nama Najib ini, pasti akan ada orang yang mencemoh saya, mengatakan, betul ke Papa Berry ni? Koyo je, tiba-tiba sebut nama Najib bagai percayalah sangat dekat Raja Putra tu. Kalaulah saya ini silap, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pendedahan yang telah dibuat oleh Raja Putra berhubung dengan keterlibatan Najib secara tidak langsung dalam hal ini, dah berlaku hampir sehari suntuk dah. Dan tidak ada sebarang penafian langsung daripada mana-mana pihak, baik daripada Anwar Ibrahim ataupun daripada Kem Najib itu sendiri. Tak ada penafian apa, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadinya benda yang tak nafi ini anda faham lah kan. Sekarang ini kita nak bicara tentang Man of the Hour, satu-satunya insan yang akan memungkinkan perkara ini jadi kenyataan ataupun tidak, iaitu Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong itu sendiri, Sultan Abdullah Sultan Pahang. Di mana peranan Sultan Abdullah dalam hal ini memang sangat-sangat besar. Memang baginda pernah bertitah ketika kewujudan kerajaan perpaduan madani ini pada awal-awal dahulu, di mana baginda telah menyatakan pengharapan baginda agar biarlah kali ini inilah Perdana Menteri yang terakhir. Baginda dah tak larat dah untuk mengharungi satu lagi episod perpecahan kerajaan dan sebagainya, kena lantik balik Perdana Menteri baru dan macam-macam lagi. Tetapi itu adalah yang telah diskripkan oleh penulis ucapan Yang di-Pertuan Agong. Dan Di-Pertuan Agong dalam ucapan yang sama telah menambah selepas ayat tersebut, tetapi apa-apa saja boleh terjadi. Nampak tak ayat macam tu? Ini bukan seleka tau. Anda tengok sendiri video-video lama ucapan Agong ketika pembentukan kerajaan perpaduan madani ini. Pasti anda akan jumpa apa yang saya cakap ini. Dan ketika ini Yang di-Pertuan Agong difahamkan akan pergi ke Brunei Darussalam bagi menghadiri perkahwinan, majlis perkahwinan yang dikatakan merupakan anak kepada Sultan Brunei. 9 hari bulan kalau tak salah saya, besoklah kiranya. Dan kemudian Yang di-Pertuan Agong akan kembali ke negara ini, dikatakan akan menguruskan dua perkara yang sangat-sangat penting. Sebab macam saya katakan hari itu, Yang di-Pertuan Agong sudah tidak akan bercuti sampailah tarikh pertabalan Yang di-Pertuan Agong yang baru. Dua perkara tersebut ialah nombor satunya penganugerahan pingat-pingat diraja, dan perkara kedua berdasarkan pada sumber yang dapat kepada saya ialah Yang di-Pertuan Agong akan menguruskan sesuatu yang besar tapi sangat-sangat penting, tetapi tidak disebutkan apakah benda yang besar dan sangat-sangat penting itu. Dan untuk lawatan pergi ke Brunei macam saya sebutkan tadi untuk majlis perkahwinan tersebut,
Yang dititahkan untuk mengiringi Yang Duta Agong ialah Ketua Menteri Sarawak iaitu Abang Jo. Dan tidakkah anda rasa peluang ini akan digunakan oleh Abang Jo untuk memberitahu tentang pendirian MPMP GPS Parti Sabah dan Sarawak kepada Yang Duta Agong? So kita pun menantikanlah apa yang akan terjadi selepas ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Apa-apa pun, seperti yang kita sebutkan tadi, benda ini dah berjalan sekian lama. Dan bila benda ini meletup, dengan harapan oleh JECOM agar rakyat mencemuh benda ini seperti mana mereka mencemuh langkah Sheraton satu ketika dahulu, nampaknya perkara itu tidak menjadi kenyataan. Semua menyokong langkah Dubai ini, semua menyatakan tidak sabar-sabar untuk menukar kerajaan. Yang kata tak sokong, yang kata benda ini bodoh dan sebagainya, hanyalah anak-anak papa yang hanya tinggal beberapa kerat ini sahaja. Bukan sahaja orang-orang Melayu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tetapi sekarang ini kita sudah nampak sedikit gelombang daripada orang-orang bukan Melayu yang mula menyokong langkah Dubai ini dan meminta agar Perdana Menteri ini ditukarkan. Dan antara concern mereka ialah berkenaan dengan ekonomi dan juga sistem percukaian yang sangat-sangat menekan. Yang itu insya-Allah saya akan nyatakan dalam video-video saya yang selepas ini, mudah-mudahan. Dan dalam masa yang sama juga, kita dapat perhatikan tiba-tiba datang keberanian daripada media-media seperti Utusan Malaysia dan juga Dewan Bahasa dan Pustaka yang seolah-olah hendak troll benda berkaitan dengan langkah Dubai ini. Kalaulah benda ini bukan satu benda yang nyata dan bakal menjadi kenyataan, takkan berani dia orang ni buat troll pasal perkara tu. Confirm lah kena sanction nanti, macam mana akaun saya kena sanction dengan TikTok. Tetapi apa-apa pun, benda ini masih lagi panjang. Dan tempoh beberapa hari ini, masih banyak perkara yang boleh berlaku. Macam-macam benda boleh terjadi. Jadi kita terus panjatkan doa, terus berhajat kepada Allah SWT agar urusan untuk kita menukarkan kerajaan, menukarkan Perdana Menteri ini dapat berjalan dengan lancar dan jayanya. Dan kita jangan letak pengharapan kita pada manusia, letak pengharapan pada Allah SWT dan kita doakan yang baik-baik untuk negara kita ini. Tetapi tuan-tuan sekalian, anak-anak papa ini sekiranya kalau mereka masih lagi enggan untuk menerima hakikat betapa benda ini tengah berlaku, sedang berlaku dan akan berlaku, saya cakap terus terang, jangan sampai nanti bila anda sudah kehilangan kedudukan dalam kerajaan, datang rakyat bertanyakan kepada anda soalan ini. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?